Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera ya. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya ya. Dan saya akan tunggu komen. Share ramai-ramai, shadow ban berterusan di Malaysia. Dan juga sertai Telegram saya ya. Saya memang galakkan anda sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Okey. So hari ni saya nak atau live malam ni saya nak cerita sedikit berkenaan dengan taktik-taktik alih perhatian yang semakin menjadi-jadi sejak beberapa hari ini kerana kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim takut dah gelabah. Okay. Now ada banyak soalan yang masuk sejak kebelakangan ini. Tapi saya cuma hendak ulas berkenaan dengan taktik alih perhatian dahulu ya. Dan juga ada permintaan untuk saya sambung siri saya berkenaan dengan rakyat memilih PM sebab ada soalan yang belum terjawab, tapi itu kita buat kemudian sebab ada banyak perkembangan baru. So jika ada jelas maklumkan kepada saya dan sertai Telegram saya Regi Jesse Rita Udin. Baik. Desas-desus ya akan berlaku satu kejutan ni telah menimbulkan keresahan di dalam kerajaan dan benda ni sebenarnya bukan dibincangkan lebih banyak oleh pembangkang. Kalau anda lihat pembangkang senyap ya isu ni. Cuma saya yang memberi update kepada anda apa-apa yang saya dengar atau saya tahu. So saya tidak menjanjikan apa-apa, tapi saya cuma beri update. Tetapi belah-belah depa kelam kabut, itu yang saya dipahamkan. Now, saya ada jumpa, sebenarnya ini bukan kenalan saya, tapi saya terjumpa ramai staf dari kementerian. Sebab cara saya berurusan dengan orang-orang tertentu ni tak boleh elak. Saya jumpa orang-orang dari kementerian. Ini staf lah. So tanpa menamakan kementerian, tanpa menamakan staf dan sebagainya, rata-ratanya setiap orang yang saya jumpa kata di dalam Putrajaya sudah ada satu suasana atmosfer di mana semua dah mula bisik-bisik di kantin di merata ya. Kerajaan nombor satu ya, kerajaan dah kelam kabut. Nombor dua, kerajaan takkan bertahan. Okey, itu pertama. Kedua, saya dengar ada juga kementerian-kementerian kelam kabut tu tak tahulah. Okey. Ketiga, rombakan kabinet ni bagi saya secara peribadi adalah taktik alih perhatian. Kita lihat krisis makanan adalah krisis luar biasa pertama kali dalam sejarah, tidak pernah berlaku krisis bekalan barang makanan asas. Ya, beras ya. Beras tempatan tak boleh jumpa. Okey. Kemudian krisis mata wang terburuk dalam sejarah. Krisis ekonomi teruk. Equity berbilion-bilion ringgit berbulan-bulan lamanya mengalir keluar negara. Ekspor 8 kali berturut-turut menyusut. 2 bulan lepas menyusut 5.8 bilion. Ya. Negara teruk. Ya. Negara teruk. Tapi Menteri Ekonomi kekal. Menteri yang berkait dengan makanan bekas Menteri Kewangan. Kalau anda lihat track record dia, pengalaman dia, kamu akan terfikir macam mana untuk menyelesaikan masalah bawa orang ni masuk. Okay. So bagi saya it is just window dressing. Ia tidak menyelesaikan masalah. Tengok depa kacau. Depa kacau macam mana? Tengok Okay, anyway, taktik-taktik yang rombakan yang dilakukan tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Daripada kabinet yang kecil jadi kabinet yang lebih besar. Okay. So ini semua taktik alih perhatian. Ya. Barangkali untuk menunjukkan, saya tak boleh nak agak mengapa dia buat rombakan yang tidak bermakna ni. Barangkali cuba nak tunjukkan pihak raja-raja they are doing something. Okay. Kemudian banyak isu-isu tak selesai, tak dijawab. Saya pernah bertanya, isu Ambalat dulu, kalau kita rujuk media antarabangsa yang dibawa oleh Indonesia sekalipun, telah memberi gambaran jelas satu persetujuan telah dicapai antara Anwar dengan
Presiden Indonesia berhubung dengan isu ambalat untuk kerjasama di kawasan itu. Saya tanya mengapa Malaysia tidak protes laporan itu, mengapa tidak protes kepada Indonesia, tak terjawab. Macam-macam lagi lah. So kemudian tiba-tiba entah dari mana Rafizi yang sentiasa diam bila kita kemukakan fakta demi fakta demi fakta berhubung dengan penipuan spin Rafizi, berhubung dengan ekonomi dan sebagainya, dia diam. Tiba-tiba dia hendak buat podcast nak jawab soalan konon. Okay. Kemudian tiba-tiba timbul isu pendakwah. Anwar kata jangan rujuk pendakwah ini. So banyak isu alih perhatian sedang berlaku sekarang. Sebab apa? Saya dapat rasakan ada ketakutan. Ketakutan apa? Anda fikir sendirilah. Anda fikir sendiri. Kalau kau selak ya untuk setahun ni media ya, arus perdana, media-media depa, anda baca ya benda-benda yang jadi isu, benda-benda yang jadi teguran Anwar dan sebagainya. Pernah tak awak dengar sekali pun Anwar berwatakkan sebagai seorang PM yang sedang mengambil dengan serius isu kewangan negara yang terburuk, yang akur dan secara terbuka beritahu kita sedang mengalami benda ni, kita akan membuat langkah ni, jangka pendek, sederhana, panjang, inilah kerangka kerja kita, inilah dasar kita. Pernah tak dengar? Tak ada. Yang kita dengar, saya nak perang rasuah, saya nak perang rasuah, saya nak perang rasuah, saya nak perang rasuah. Tapi timbalan dia, ada skandal LCS, kekal sebagai timbalan dia. DNA dia ni selepas dipanggil membela diri dengan alasan-alasan yang cukup dangkal yang telah kita jelaskan beberapa kali. Ya. Kleptokrat yang dulunya UMNO ni kebati klepto, pencuri, penyangak apa semua ni, semuanya suci bersih dah. Ya. Itu je kita dengar. Tapi kita tak dengar dia bertindak sebagai seorang PM yang memberi kita rasa, memberi pelabur rasa, yes, he knows that we are facing a crisis, a financial crisis, an economic crisis, and he's doing something about it. Dia telah beri satu formula, telah tubuh satu jawatan kuasa untuk menangani isu ni. Tidak ada. Kalau awak ya ada 1 bilion ringgit anda nak labur, awak berani ke letak dalam negara ni? Awak berani tak letak dana 1 bilion dalam projek kerajaan di negara ni? Apabila Anwar bercerita, Azam Baki panggil, lepas tu Azam Baki beri penjelasan berhubung perkembangan terkini satu kes berprofil tinggi yang mencadangkan salah guna kuasa, yang mencadangkan campur tangan PM. Malah gambaran diberikan Azam Baki minta restu daripada PM. Ya, awak ingat berani tak pelabur masuk? Lebih-lebih lagi pelabur ni mendengar Rafizi dulu kata kita akan tangkap Azam Baki, ataupun PH dulu kata tangkap Azam Baki. Kemudian sekarang tak bekerjasama pula dengan Azam Baki. Awak fikir pelabur akan masuk tak? Awak fikir awak berani letak awak punya 1 bilion tak? Kalau apa-apa jadi, kau fikir, kau rasa yakin tak SPRM akan siasat dengan telus ataupun duit anda burn macam tu je? Ya. Rakyat dah hilang keyakinan. Tetapi bila kita selak media, kita baca media, akhbar dan sebagainya, benda-benda politik yang sedang diwar-warkan. Agama, jangan 3R, jangan sentuh 3R. Walhal mereka sedang memainkan 3R. DAP sedang memainkan isu anti, pemimpin dia banyak keluarkan kenyataan anti-Islam, anti-Melayu, Islamofobia. Tapi dia tuding jari kat pembangkang. Orang cerita sedikit pasal penyatuan Melayu, siasat. Itu je kita baca. Adakah itu yang menggerakkan negara kita? Tidak. So, kita seolah-olah tidak ada Perdana Menteri, kita seolah-olah tidak ada Menteri Kewangan, kita seolah-olah tidak ada Menteri Ekonomi. Jadi, kita masih tertunggu-tunggu siapakah Perdana Menteri Malaysia. Secara hitam putih, on paper, it is Anwar Ibrahim. Tetapi secara realiti, kita tidak ada Perdana Menteri.
yang berfungsi. Kita ada seorang Perdana Menteri yang berretorika, kuat spin, kuat tuding jari, kuat berdendam. Banyak bukti lah, banyak bukti. Ini belum cerita lagi benda-benda yang, bukti-bukti yang kalau orang jahat dia boleh aibkan. Ada benda yang boleh dedah tapi tak mau. Saya bukannya orang macam tu, tapi banyaklah. Orang ni sedang memimpin negara kita. Tak boleh masuk akal, tak boleh brain dah benda ni. Tak boleh brain dah. Ramai orang tak boleh brain. Kat luar sana ramai orang tak boleh brain. How did this happen? Negara kita, kalau sekarang pun ada kerajaan baru, nak betulkan balik keadaan, the damage caused by in this 1 year, saya rasa perlu 20 tahun lebih lah. Ya. It's bad, teruk. Dia tak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi, ucapan yang memberi kita gambaran dia tahu, dia faham, dia akur, dia sedar kita berada dalam satu suasana bencana, krisis makanan, ekonomi ringgit. Tak ada. Dan dia harap, dia masih fikir dengan berretorika orang akan percaya dia. Dia seolah-olah duduk dalam dunia kayangan, seolah-olah telah hanyut, telah tenggelam dalam halusinasi dia. Dia tak sedar data pilihan raya menunjukkan dia berkempen berbulan-bulan, hampir setahun, ya. Tapi orang makin menjauhkan diri dari dia, dan ini terbukti menerusi data pilihan raya. Tapi dia tak sedar-sedar. Dia dah hanyut, dia dah tenggelam dalam halusinasi dia. Orang nak penyelesaian kos sara hidup government ni, PH ni, yang dulu asyik kutuk kerajaan-kerajaan terdahulu, dan ini kumpulan penghasut tau. Rafizi, Anwar yang menghasut dulu, cuba runtuhkan kerajaan-kerajaan terdahulu. Mereka beri persepsi mereka ni ada jalan penyelesaian. Bila mai kat mereka, terburuk dalam sejarah kos sara hidup. Negara kita serantau ni, kalau anda nak cerita fenomena global ke apa ke, mengapa kita kena lebih teruk daripada negara-negara lain dalam rantau ni? Sebab faktor sosiopolitik dalaman, faktor sosioekonomi dalaman. Pelabur tak yakin, data tidak menipu. Data tidak menipu. Rafizi boleh belah aku nak debat dengan dia. Dulu aku cabar, dia tak sahut. Sekarang ni aku lagi atas dari Rafizi. Rafizi is beneath me. Ya. Buat masa nak debat dengan orang ni. Yang saya heran macam mana mereka ni boleh duduk dalam kerajaan. Tak lama lagi lah. Nah, ni kali pertama aku kata lah, tak lama lagi dah. Ya. Kita bersabar, kita berdoa. Dan saya rasa setiap insan yang terkesan, yang terseksa, yang teraniaya, biar dia marah, biar dia tegur, biar dia ratib nama Anwar, asyik condemn dengan fakta dan sebagainya, itu adalah doa orang terseksa. Dan doa ni bukannya 1, 2, 3, dah berjuta orang rakyat Malaysia yang majoriti kira berdoa. Jangan main dengan doa ni, ya. Bukan sekadar pergi surau doa dan sebagainya. Yang terseksa ni, mereka marah pun itu sebenarnya sejenis doa, ya. So tak lama lagi dah, okay? So kita bersabar, kita sentiasa berdoa. Yang lepas kita tak payah nak fikir balik. Kita fikir ke depan. Kita harap mereka insaf, mereka bertaubat, ya. Kita bersangka baik. Dan faktanya tetap sama, tetap Anwar adalah Perdana Menteri. Itu kita kena terima. So jangan hina lah, jangan komen sampai hina. Itu salah dari sudut ajarannya, itu memang salah. Yes, itu saya takkan buat. Tapi pada masa yang sama, mereka ni kena berundur.
Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.